Yang berbahagia Saudara Samaha Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Yang dihormati Tuan Haji Hashim bin Saleh, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Para pegawai kanan, pegawai kawan, staf-staf yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah bukan bicara. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini. Dan moga-moga majlis kita pada hari ini diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa lupa masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dr. Mufti untuk berikan tausiah dan nasihat seterusnya menjadi bekalan kita untuk kehidupan dan kerja kita sepanjang di Puncak Putih. Dengan segala hormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ananda pengurusi majlis, seterusnya Sahib Samahah Timbalan Mufti Barisan Kepimpinan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga sahabat-sahabat kami Pejabat Mufti di Labuan. Semoga Alhamdulillah, walaupun melalui live telecast, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita semua. Daripada sini saya dapat fahami, saya tengok gambar Ustaz Syukri pun ada, nampak sadam sungguh sangat tu. Saya ada kamera sini, dan juga staf-staf kita yang lain, yang perempuan, yang lelaki. Maka kita dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin berkenaan dengan seperti ini. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasihlah, walaupun sana dekat nak semayang dah, dekat nak buka, dekat nak makan tengah hari, tapi boleh sabar sikit. Cuma di sana pun kalau boleh selepas majlis tu kena ada jamuan makan jugalah. Sini ada jamuan makan. Saya bercakap Ustaz Ju, saya tengok ni ada gambar. Jadi terima kasih banyak di sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang kita nak bincang pada tausiah syahri ini, pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada Cik Khairi dan juga sahabat-sahabat kita yang sebut tentang isu amanah ataupun tausiah syahri. Baik, tajuk yang saya nyatakan pada hari ini, untuk kali ini, mencari kerja dan menyelesaikannya. Satu konsep yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada orang tu, bila mana dia sakit, dia uzur, dia buta, dia malah. Yang parah lagi, hak sihat segera-gera malah. Maka akhirnya kerja tak ada baginya. Maka terpaksa menumpang, terpaksa memohon, terpaksa meminta. Tapi kita Alhamdulillah ada kerja. Bila ada kerja, kita nak kerja dalam kerja. Bukan kita hanya sebut pergi kerja tapi tak ada kerja. Ini satu benda yang kita nampak remeh. Tetapi apabila sudah disebatikan dalam hidup bertahun-tahun, dia sifat itu bukan positif, dia akan jadi melemah, akhirnya dia akan jadi pecundang. Sebab itu saya selalu katakan, di pejabat mufti ni, siapa dia yang bertukar ke selepas daripada ni, siapa dia yang pergi ke mana pun, dia menjadi juru bicara dakwah dan juru qudwah yang terbaik. Cara kerja, smart kerja, cepat, pantas, kemah, orang kata berhasil. Dia tak jenis cakap banyak saja, lepas tu tak ada kerja, senyap, pusing-pusing. Maka ini bukan cara kita, tuan-tuan. Cara yang kita nak, kita cari kerja. Kita cari kerja ni, kadang-kadang dengan sebab kita cari kerja, walaupun kita belum dapat kerja, kita dapat kerja dah. Saya pernah cerita, masa nak interview, ramai duduk atas kursi. Kemudian ada seorang hamba Allah tu, dia tak apa tu, dia kena pergi tandas.
Dia pergi kat sinki. Bila sampai kat sinki tu, dia pun basuh muka ataupun tangan dia. Dia tengok sinki tu kotor. Bila tengok sinki tu kotor, dia ni pakai baju ni, baju semau tu nak meluga. Sisi lengan dia basuh sinki tu. Tengah basuh ni, tiba-tiba datang wakil hak daripada situ dan orang yang duduk situ, yang nak temuduka dan juga yang kerja besar. Kata, ni awak siapa? Kata, saya. Awak siapa? Saya yang nak bagi temuduka. Dan kenapa awak buat bersih ni? Dia kata, saya tengok kotor kali ni, jadi saya rasa penting sangat saya buat. Sebab saya tak suka lah tengok macam ni. Exactly selepas daripada itu diterima. Asbab. Sebab kita tengok cara rajin tu wujud. Banyak kadang-kadang mari dalam kepala kita, aku ni kalau rajin nak apa boleh tak ada. Jadi sebenarnya itu rugi kita. Itu termasuk dalam attitude. Jadi cari kerja ni penting. Sebab itu orang-orang bijak, tiap kali pergi kerja tu dia nampak dah senaraian apa yang dia nak buat hari ni. Satu dia boleh selesai. Saya syabas kepada Cik Heri tadi meeting. Bagi saya sekali meeting 5 tu bagus. Jangan 5 hari sekali. Nampak. Ni sehari sama sedah 5. Kadang-kadang itu betul lah, bukanlah polisi besar sangat pun. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh settlekan dari segi formality dan filing itu betul cara. Okey ya. Jadi apa yang kita nak ni ialah cari kerja. Cari kerja ni penting. Jadi kita dalam organisasi perlu ada orang cari kerja dan buat, bukan tunggu kerja. Kalau tunggu letih. Setakat ni ikan kami ni ramai yang pergi makan. Itu terima kasih banyak. Itu dia nampak kerja tu. Tapi kerja-kerja yang lain, ada orang mari. Contohnya tadi orang tu dulu. Tu panggil dia. Ada apa masalah? Ini. Biar orang nampak kemesraan tempat pejabat bupati ini. Saya letih dah dengar orang puji jabat bupati. Orang kecil pun ramai. Tapi maksudnya orang dah puji. Tapi apa yang kita nak, hakikat sebenarnya kita fauqama tusaf. Lebih tinggi apa yang disifatkan. Orang tu kata mumayizat kita gini, kita okey dah. Kadang-kadang saya pun susah hati tuan-tuan bila saya baca apa-apa benda. Saya mengadu, ada 3 tempat ya saya mengadu. Pertama sekali saya akan mengadu pada Tuhan. Apa benda pun saya mengadu pada Tuhan. Kedua, saya akan mengadu pada ulama. Ulama yang saya temu, yang ahli-ahli besar. Saya akan bercakap dengan dia. Apa benda tindakan saya, biasanya saya dipandu. Seperti Syekh Usamah. Dia saya cakap apa yang saya hadapi. Dia kata, anta fawqat Tuhan. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Kita nak satu sokongan dan dokongan. Jadi apa yang kita nak, kita cari kerja. Cari kerja, ada benda. Tanya ketua unit. Ketua unit pun jangan duk tengok saja je, tak. Dia kata tak apa, ini kita relax. Tak. Kita tunjukkan contoh yang terbaik dan cari kerja ni penting sangat. Penting sangat zaman sekarang. Inilah yang saya nampak. Bukan tuan-tuan nak buat kerja, tuan-tuan amat buat. Tapi cara kebijaksanaan kita cari kerja ni, kita buat apa-apa, insya-Allah ini majlis dan pemakahan yang lebih kepada kita. Dan itulah sebenarnya. Kemudian saya nyatakan juga sasaran harian. Apa yang kita mampu sumbang. Hari ini apa benda yang kita boleh sumbang? Hari ini apa mampu yang kita sumbangkan? Macam tadi laporan daripada meeting, kita telah jawab lebih daripada 400 soalan, lebih pada 700 soalan lebih daripada ni sumbang. Kalau tak boleh nak beri sumbangan macam mana pun, saya kata kita beri sumbangan. Mungkin kita boleh photostat, kita boleh edar di masjid, kita boleh menyapa dengan baik, kita boleh bina laman web, kita masukkan dalam laman web isu-isu terkini dan baik. Maka itu pun penting. Jadi sasaran harian tu kita kena ada. Saya kalau setiap pagi, biasanya nombor 1 sekali, kadang-kadang ada masalah peribadi. Peribadi ni maknanya kadang-kadang isteri kata kena gini-gini, buat kini nak ni.
secara otomatik saya susun dah jadual saya. Hari ni apa? Lepas satu, saya apa malam. Ada dah satu tunggu. Dan kalau boleh ajar dengan ni. Tu tak masuk walk-in lagi. Kadang-kadang nama. Biar banyak. Jadi sekurang-kurangnya hari tu kita boleh selesaikan. Ini penting. Jadi kita pun sama. Apa benda ada orang kita jadi pemudah cara. Siapa dia ada, nampak je ada orang nitah kita ni tak ada kena-mengena. Apa gini. Boleh selesaikan. Orang akan kata, aku kalau datang jabat mufti ni rasa seronok. Kita nak macam tu. Ini kita juga, kita kata mesra pelanggan, kita pun tak berapa mesra. Jadi tak kenalah. Kemudian kita kalau boleh di pejabat mufti ni, saya nak sangat orang panggil dan tidak bola. Sebab kita nak tengok Piala Dunia lah sekarang ni. Orang panggil playmaker. Playmaker ni orang yang boleh tahu macam mana nak bina imej pejabat. Saya tahu tuan-tuan banyak bina imej yang baik. Tapi bagaimana kita nak membina imej pejabat? Ini cerita pengalaman. Saya pergi ke Azhar, buat dengan sahabat-sahabat di Azhar. Azhar ni satu universiti yang cukup hebat dan lama, ibu tahu. Dia ada zaman pasang sumuk dia, zaman kelemahan dan jatuh dia, zaman bangkit balik, zaman naik balik. Sampai kepada satu tahap mereka ini begitu nampak macam lemah. Tapi usaha yang dibuat oleh Syekhul Azhar baru ni luar biasa. Dia tubuh satu tim lejnah berkenaan dengan mengalih bahasakan kepada banyak bahasa dan mengukuhkan laman web dengan memasukkan elemen-elemen berkenaan untuk menaikkan Azhar dan Syekhul Azhar. Jadi akhirnya akan digambarkan dengan satu gambaran biang-biang. Dari segi mileage politik kalau kita cakap, tapi di sini artinya gambaran itu cukup menarik. Jadi perkara macam inilah perlu ada sahabat kita daripada ICT begitu kena kuat sikit. Jadi kita tak boleh dalam bentuk tak nampak. Kadang-kadang saya tengok banyak benda. Surat khabar dia ada satu isu contohnya, saya nak tengok je tapi kadang-kadang tak sampai. Satu isu bila mana PM cakap, contohnya sekarang ni banyak sangat berita palsu. Jauhi daripada berita palsu. Saya pun snack sebelum tulis, jauhi daripada berita palsu. Bukan matlamat itu. Hak tu kerja surat khabar dah. Momentum ataupun raddu fa'lin atau action daripada tindakan tersebut kita pun siap. Ulang siap tabayyun. Saya dah tunggu aja. Jadi tak boleh nak review. Tak ada. Faham mana tak ada. Jadi tak nampak. Jadi kalau nampak tak orang nampak. Rupanya hamba jawab lama dah. Isu ni sesuai. Kita tengok umpamanya Jatim kena hentam baru ni. Sisi mana yang kita nak masuk? Kita boleh cakap berkenaan dengan institusi agama. Bagi kita tak boleh. Kita tak payahlah cakap akta 1, 2, 12A apa semua sekali. Itu kita bagi kepada orang yang bahagian akta cukup. Tapi saya nampak sisi. Maknanya satu badan pemudah cara dan pengurusan tiba-tiba kita nafikan. Macam mana nak gerak? Hak ada pun tak dah cukup nak buat kerja. Kalau nak buang lagilah berat benar. Jadi fauda sistem. Kenapa jabatan lain boleh, orang asli boleh? Ni untuk Islam, tak boleh. Jadi kita kena tengok dalam sisi-sisi orang lain. Hak bahas ke mana dia lah. Tapi kita sisi agama cara kita. Dan masalah ini masalah ijtihadi. Mana-mana pemimpin di dunia ni dia ada buah ijtihad dia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia ada tubuh wizarah dia, hak ni pun tubuh. Jadi ada satu masa mungkin pihak kerajaan fikir cakir mata. Dan kita nampak keberkesanan tu. Macam mana nak mengurus bayar dekat dengan hampir berapa puluh ribu guru-guru takmir, berapa ribu guru takmir, guru-guru kafah, imam-imam, masjid-masjid.
sebagai satu pengurusan yang memudahkan. Jadi perkara macam ini kita kena cuma yang tiga cara ambil gambar. Kadang-kadang kita ambil gambar kaku. Sekeping gambar tu, sebab itu orang-orang yang pandai dia tengok sekeping gambar tu dia ada makna dia. Jadi kadang-kadang macam contohnya cara kita nak ambil gambar bukan itu tak profesional. Dia kata ambil 400 pun. Anda ambil lah 4,000 pun. Tapi tak kena. Tapi orang pandai ambil gambar saya. Sekeping gambar tu memaknakan makna banyak. Saya tengok Erdogan. Ini cerita lama tu. Cerita dah dekat 8 tahun, 7 tahun. Sebelum jadi presiden. Dia jadi Perdana Menteri. Erdogan datang satu surat. Surat kepadanya seorang budak. Seorang budak duduk di kampung jauh. Hantar kepada Erdogan surat. Dia kata hari PIBG dekat dah. Jadi cikgu hantar surat suruh bapa datang. Saya ni Tuan Presiden, abah mak mati dah. Jadi kalau boleh Tuan Presiden dah ganti saya. Ganti apa saya? Presiden dia tu tuan-tuan, dia lebih sibuk daripada Perdana Menteri Malaysia. Sebab dia negara besar, dia negara penjajah, dia bukan negara dijajah. Dia kalau cara pemikiran negara penjajah ni dia lain action. Macam Turki tu zaman Osmaniyah kuat dulu. Erdogan ni tengok surat bila guru tu hantar tu tangan tu baik ni, dia senyum. Dia kata royaklah pada anak tu. Kata saya tak dapat, saya sibuk jadual saya. Penuh. Habis kisah. Hari kejadian maksudnya hari peristiwa tu diadakan. PIBG tu ataupun seumpamanya lah. Tengah-tengah guru besar ke apa gucak, bunyi kata seru. Pagi. Terus masuk dalam kawasan sekolah. Mengajar habis orang. Sampai Datuk Bandar pun, Ketua Polis Cawangan apa ni, balai pun kejut, semua sekali kejut. Wahai Tuan Presiden, ada apa datang? Saya datang sebagai mewakili anak saya. Budak tu dia letak atas riba dia, budak tenang, dia peluk, dia pujuk budak tu. Saya tengok gambar ni, saya kata wallahi pilihan raya dia akan menang. Betul tuan. Sekeping je makna. Itu maknanya cara kita pun kita kena belajar jugalah. Kalau kita nak jadi, bukan kita kata saya betul pun, tapi kita nak jadi bagaimana cara kita nak menangkap. Orang datang, ulama-ulama seluruh dunia datang. Macam tadi daripada Pakistan cerita kat saya, Masya Allah, saya terkejut. Hebat. Dia boleh mengarabkan di satu kawasan tu yang asalnya cakap bahasa Urdu Pakistani, jadi pakai cakap Arab semua. Bila saya dengar, saya kata memang luar biasa. Anak murid dia boleh buat lagu Arab, cakap Arab. Saya bila saya tengok orang bijak, pertama saya tanya, ada masa tak? Ada. Saya pun terhubung pada Abakirah. Tolong sambung, tolong tasjid, pelajar, tasjid dengan guru-guru sekali. Kita kena cari peluang macam tu. Ini peluang tuan-tuan. Jadi maksud saya jadi filmmaker. Itu duduk dah mana, itu bawa Jabat Mufti ni dengan baik. Saya selalu kata saya tak kekal pun. Paling lama pun 10 tahun, 20 tahun. Lepas tu nak mati. Tu kalau lama sangat lah tu. Jadi tuan-tuan belajar satu cara macam mana untuk kalau kita pegang. Kalau orang tanya, jika saya sebagai bos, apa saya nak buat? Kita ada perancangan, tapi perancangan kita itu dibatasi dengan kemampuan kita punya workers kita, sahabat kita. Tapi dalam saat yang sama, janganlah kita hanya pula jadi tak ada rancangan langsung. Jadi playmaker itu penting. Saya tahu sahabat-sahabat saya ni banyak yang cuba mengangkat nama kita Jabat Mufti. Saya berfadilah timbalan kita Ustaz Tajuk, Ustaz Razif, Ustaz Khairul, Ustaz Izzah, Ustaz Fahmi, begitu juga dengan Ustaz Mizi. Banyak. Dan saya pun banyak dilantik jadi beberapa jawatan. Saya cuba nak sub dah Ustaz Umar. Jadi kurang-kurangnya kita masuk pula daripada ni. Biar
tuan-tuan, pejabat mufti ni dia boleh jadi jauh lebih hebat, insya-Allah, kalau kena cara ini. Tapi kesatuanlah. Banyak perkara pengalaman yang saya dapat, saya cana, saya fikir, dan kita akan lebih berhati-hatilah dalam tindakan-tindakan kita yang lain. Kemudian nombor 5, kalau boleh, jangan kita buat macam orang buat, tapi lebih baik daripada orang lain buat. Apa benda? Jangan kita buat macam orang buat. Ini tahsilul hasil. Banyak orang ni buat dah, dah kita buat apa? Tak. Kita kena ada cara kelainan. Sebab itu kalau tuan-tuan bincang meeting dengan orang-orang bijak ni, orang ni beri pandangan, orang ni beri pandangan lain pula tambah. Orang ni dia tak juga melainkan hak tu tak payah bincang sangat lah. Tapi sekurang-kurangnya dia cakap tu buah lain. Jadi kita nak buat apa-apa biar kita jadi lebih baik. Bila aja fikir, orang panggil masak cara fikir. Macam cadangan cara kita susun atur di Pulau Petang tu bagi saya sekadar lulus ni lah. Maknanya kita tak dapat nak buat dengan lebih baik lagi, tapi kerana masa dan sebagainya. Tapi kalau kita susun macam kita buat di penjara. Penjara tu kita nampak smooth, dan insya-Allah kita akan buat yang banyak lagi program. Tapi orang biar orang nampak satu kelainan bila pejabat mufti Anju ni, dia akan rasa seronok nak hadir, dan dia akan rasa kelainan dan sebagainya. Boleh jadi kita boleh buat kuis minta dengan PCK ataupun sumber rekaman, minta beberapa buku. Lepas tu kita dalam tu kita boleh ada buku sebagai satu action dalam musyarakah, dalam muktamar ataupun persidangan yang kita buat. Jadi memang kita nak macam tu. Biar kita, kalau kita buat Anju satu, kita ada kelainan. Kita buat buku Matlamat Badran, kita ada kelainan. Sampai semua pakai baca, nak sokong pun baca, nak tetang pun baca. Biasa orang nak tetang, orang nak baca ni baca juga. Semuanya tak apa. Tapi maknanya bukan sebab ada kelainan tu. Ada kelainan tu. Kalau buat lebih kurang, orang malah baca. Ni dia buat tengok. Ya tak apa. Jadi kita tengok cara positif. Banyak orang hebat dalam suasana negatif, dia tengok positif. Kita jangan tengok negatif. Cerdik pandai kata, kalau orang bagi kepada kamu segelas limau masam, jangan kutuk dia, jangan marah dia, tapi ambillah secukupnya daripada gula, masuk dalam limau masam tu kacau, dia akan jadi satu minuman yang paling dasar. Maknanya kita menukar suasana tu ke arah positif. Apa benda pun nampak, kita nampak kepada Islam, kita nampak pada meninggikan syariat kita, syiar agama Islam dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian saya juga suka nak cakap bahawa kepada yang banyak bantu saya, terutamanya unit buhus, unit istimba, dan juga pelajar-pelajar rakan-rakan daripada SLIM, yang saya ucap terima kasih banyak. Apa isu baru sekarang ni, itu boleh jawab. Cuma saya macam biasa mesti terkawal, sebab kita akan tengok beberapa angle lain. Contoh baru ni, isu berkenaan dengan PM, kata dia ceramah, dia masuk makam, dia dengan kenyataan. Cuma kawan-kawan tak banyak tahu, tapi saya banyak maklumat dapat selalu, dan pihak sana pun tanya, pihak ni pun tanya. Saya jawab, saya pun orang yang mentaham, jadi tak sesuai saya jawab. Tapi isu tersebut sebenarnya kita boleh masuk dari sudut sisi yang lain. Bila saya terangkan, mereka faham. Cuma saya tak boleh nak depan sangat, jadi satu benda polemik, jadi tak bijak dari segi politik ni, tak bijak. Cuma apa yang saya nampak bahawa isu seperti ini, orang kita ni boleh masuk sisi yang lain. Sisi mungkin kita tengok betapa pentingnya kita ziarah Rasulullah SAW. Sisi kita tengok betapa ramainya umat Islam cinta pada Rasulullah. Sisi bagaimana sifat orang cinta pada Rasulullah, dia tak bergaduh sama sendiri.
Sisi bagaimana kita tengok pandangan-pandangan khilaf ulama itu dapat diharmonikan dan tak ada masalah. Dan sisi kita tengok macam mana bila mana pernah satu ketika bangunan tempat bila rumah Nabi ni, kubur Nabi ni terbokeh. Cerita ni masyhur. Jadi bila terbokeh tu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah. Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur masa tu. Jadi dia panggil 3-4 orang sahaja ulama besar yang boleh masuk, seperti Sa'id ibn al-Musayyib dan juga beberapa orang lagi, Urwah ibn Az-Zubair, ataupun adalah 2-3 orang kanan yang ulama. Tengok satu kaki, maka mereka kata kaki itu masih lagi baik walaupun sudah 3, 4, 5, 60 tahun dah masa tu, 30, 40 tahun dah. Kaki itu mereka kata adalah kaki Umar ibn Al-Khattab. Tengok. Jadi mereka masuk, mereka cerita yang sebut pula dalam tu riwayat bau wangi yang amat sangat. Yalah, kita pun tahu dah Rasulullah SAW memanglah semuanya manusia, tak, itulah syakka fi, dan kita imani. Tapi saat yang sama kita tidaklah sampai mubalaghah atau melampau, dan kita tidaklah mentangkiskan. Tapi kita sudut-sudut banyak perkara yang kita boleh tengok. Betapa manusia rindu kepada maqam Rasulullah SAW. Jadi sisi macam itu bukan sisi orang panggil datang dalam bentuk nak cari bala, tapi sisi dalam bentuk sebuah keinsafan, dalam bentuk yang memberi satu makna dalam kehidupan kita. Jadi banyak benda, cara kita cakap dan jawab soalan. Dan kita ni sebenarnya itu termasuk cerita-cerita ataupun isu-isu, current isu. Tapi cara pengolahan macam mana, ini pun kena bijaksanalah. Dan akhir sekali saya mengambil kesempatan nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan. Setakat ni saya tengok kerja yang cukup baik. Dan juga kepada Ustaz Afiq yang Ustaz Afiq tak datang ni. Uzur. Okey. Ustaz Afiq dan juga yang banyak beri sumbangan. InsyaAllah lah kita cubalah cari yang terbaik. Dan kepada yang datang Ustaz Faizah dan juga Ustaz saya dulu. Saya ucap terima kasih banyak. Sahabat-sahabat kita yang lain, saya nampak kerja sama yang baik. Dan kalau boleh kita bina husnuzan sama-sama kita. Saya menghargai sumbangan tuan-tuan sekalian. Cuma adalah dalam keadaan kita nak mengurangkan birokrasi dari segi dapatan apa yang lambat tu, kita nak mudahkan, nak segerakan dan kita nak mesra. Jadikanlah jabat kita ni idarati jannati, sebagaimana kita cita-citakan baiti jannati. Tapi janganlah idarati jannati sampai tak balik rumah pula. Dia duduk main bipong sampai pukul 11 malam. Jadi tak jadi macam tu kerja lebih tu. Nanti kita buat satu pertandingan bipong nanti, insyaAllah. Jadi kalau kita buat semangat sangat, duduk kaluh bagi orang. Jadi jangan berlawan sama sendiri, berlawan dengan orang lain. Kalau dia ada belakang apa, hadiah orang. Jadi itu yang saya nak sampaikan. Terima kasih atas kefahaman masing-masing, atas usaha masing-masing, dan sekali lagi saya begitu juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Labuan. Nanti kita akan cuba buat cara yang lebih baik lagi, gambaran yang seperti hari ini. Dan kami pun minta maaf kepada Ustaz Syukri kerana kita tak dapat, sepatutnya nak buat esok dah kena pergi pagi pula ke Labuan. Jadi insyaAllah lah kita akan settlekan dan kita akan kunjungan. Bagi kita Labuan ni satu sayap yang paling kuat, yang menjadi sayap kepada pejabat mufti, kerana burung tak akan dapat terbang tanpa sayap. Jadi kepok-kepok inilah yang nampaknya memang daging tak ada situ, tapi dia boleh menerbangkan burung-burung tersebut. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairal jazak. Saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan usaha kita memartabatkan pejabat mufti Persatuan
Dan tausiah syahri saya yang bertajuk mencari kerja dan menyelesaikannya ini menjadi satu agenda dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saya bersama Datuk Mufti di atas amanat dan nasihat yang diberikan. Semoga-moga kita dapat mengambil pedoman untuk dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Dengan berakhirnya amanat sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. Pantun tahu ke? Okay. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap untuk bicara, jemaah dusun maaf dipinta. Jadi itu saja pantun dari saya. Tak ada banyak. Dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah.